Apakah pengertian hadanah? Hadanah bermaksud penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada dalam tempoh perkahwinan atau selepas perceraian. Hikmah disyariatkan hadanah. Hikmah disyariatkan hadanah ialah untuk menyusun tanggungjawab berkaitan penjagaan dan pendidikan kanak-kanak yang masih kecil. Ini kerana boleh jadi suami isteri berpisah atau hidup tanpa persefahaman atau berada dalam kesempitan untuk mendidik anak-anak kecil mereka. Jika perkara ini dibiarkan berterusan dan tidak ada perkembangan positif yang berlaku, malah lebih meruncing, ia sudah tentu akan menganiaya kanak-kanak yang masih kecil. Boleh jadi apa yang berlaku menjadi penyebab kemusnahan dan kehancuran masa depan anak-anak. Oleh itu, perlu wujud peraturan menyeluruh yang menentukan pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga dan mendidik anak-anak kecil. Penentuan tersebut hendaklah dilakukan berdasarkan pertimbangan agar kebajikan anak-anak tidak terjejas sekiranya berlaku perpecahan atau perselisihan di antara para penjaga. Siapakah yang paling berhak terhadap hadanah? Sama ada dalam tempoh perkahwinan atau selepas berlakunya perceraian, ibu ialah orang yang paling berhak daripada orang lain bagi menjaga anak kecilnya sehingga anak kecil itu mencapai umur mumayyiz, yakni kecerdikan. Siapakah yang akan menentukan hadanah dan apakah pertimbangan yang diambil kira? Jika timbul perselisihan berkenaan hadanah, Mahkamah Syariah merupakan pihak yang mempunyai autoriti dalam memutuskan hadanah dan pertimbangan utama yang diberikan oleh Mahkamah Syariah ialah kebajikan kanak-kanak itu. Selain itu, Mahkamah Syariah juga memberi perhatian kepada perkara yang berikut, antaranya kebajikan kanak-kanak tersebut, kemahuan ibu bapa kanak-kanak dan kemahuan kanak-kanak itu sekiranya dia dalam peringkat umur yang boleh menyatakan pendapatnya. Apakah syarat-syarat yang dikenakan oleh mahkamah semasa membuat perintah hadanah? Semasa membuat perintah hadanah, Mahkamah Syariah boleh mengenakan syarat-syarat yang hendaklah dipatuhi oleh pihak-pihak. Antara syarat tersebut ialah: yang pertama, tempat kanak-kanak itu akan tinggal dan pelajarannya. Yang kedua, mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada buat sementara dalam pemeliharaan dan kawalan seseorang yang lain daripada orang yang diberi jagaan kanak-kanak itu. Yang ketiga, mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu untuk melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang daripada keluarga ibu yang telah mati atau bapa yang tidak diberi jagaan dalam masa yang difikirkan munasabah. Yang keempat, memberi ibu atau bapa yang tidak diberi 67 hak jagaan atau seseorang daripada keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau yang tidak diberi jagaan untuk berjumpa dan melawati kanak-kanak itu pada masa-masa dan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh mahkamah. Dan yang terakhir, melarang orang yang diberi jagaan itu daripada membawa kanak-kanak itu keluar dari Malaysia. Apakah perintah lain yang boleh dikeluarkan oleh mahkamah? Sekiranya ibu atau bapa seseorang anak mendapat jagaan anak memohon kepada Mahkamah Syariah untuk suatu perintah tegahan bagi menahan pihak yang tidak diberi jagaan anak membawa anak itu keluar Malaysia, pihak Mahkamah Syariah boleh mengarahkan demikian sekiranya terdapat alasan yang munasabah. Pihak-pihak boleh memohon perintah tegahan daripada membawa keluar kanak-kanak dalam penjagaan pihak-pihak dengan alasan-alasan yang munasabah atau wajar untuk sesuatu tujuan yang berfaedah kepada kebajikan kanak-kanak. Apakah kelayakan bagi membolehkan seseorang diberi hak hadanah? Kelayakan bagi membolehkan seseorang diberi hak hadanah ialah: yang pertama, dia seorang beragama Islam; yang kedua, dia seorang baligh dan sempurna akalnya; yang ketiga,
umur yang melayakkan dia memberikan kanak-kanak itu kasih sayang dan pendidikan yang sempurna. Yang keempat, dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah. Seseorang yang terkenal dengan kefasikannya seperti penzina, pencuri, peminum arak, penjudi dan seumpamanya tidak harus mengendalikan hadanah anak-anak. Dan yang terakhir, dia tinggal di tempat kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani. Sekiranya seseorang ibu hilang kelayakan hak penjagaannya, kepada siapakah hak tersebut akan berpindah mengikut susunan keutamaan. Dalam keadaan ibu hilang kelayakan hak penjagaannya, susunan keutamaan kepada hak penjagaan kanak-kanak adalah seperti yang berikut. Yang pertama, nenek sebelah ibu hingga ke atas. Yang kedua, bapa. Yang ketiga, nenek sebelah bapa hingga ke atas. Yang keempat, kakak atau adik perempuan seibu sebapa. Yang kelima, kakak atau adik perempuan seibu. Yang keenam, kakak atau adik perempuan sebapa. Yang ketujuh, anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu sebapa. Yang ke-8, anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu. Yang ke-9, anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan sebapa. Yang ke-10, emak saudara sebelah ibu. Yang ke-11, emak saudara sebelah bapa. Yang terakhir, waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai asabah atau residuary. Apakah perkara-perkara yang boleh menggugurkan hak seseorang terhadap hadanah? Umumnya, seseorang ibu adalah berhak untuk mendapat penjagaan anak yang masih kecil yang belum mencapai umur memayis. Namun, begitu hak tersebut akan gugur. Yang pertama, jika perempuan itu berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu dan lelaki tersebut bukan muhrim dengan kanak-kanak itu. Yang kedua, jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Yang ketiga, jika perempuan itu menukar permastatinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu daripada menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu. Kecuali, isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu. Yang keempat, jika perempuan itu murtad. Dan yang kelima, jika perempuan itu cuai atau menganiaya kanak-kanak itu. Berapa lamakah tempoh hadanah? Tempoh hadanah tamat setelah kanak-kanak mencapai umur mumayis iaitu 7 tahun untuk kanak-kanak lelaki dan 9 tahun untuk kanak-kanak perempuan. Setelah tamatnya hak hadanah, jagaan adalah turun kepada bapa. Dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur mumayis, maka kanak-kanak itu berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika mahkamah syariah memerintahkan selainnya. Siapakah yang berhak ke atas anak yang tak sah taraf? Hak penjagaan terhadap anak yang tak sah taraf adalah pada ibu atau saudara mara ibu. Apakah perkara-perkara yang perlu diambil tindakan bagi membolehkan Jabatan Bantuan Guaman memberi bantuan untuk tuntutan hadanah? Setiap pemohon yang ingin mendapat khidmat Jabatan Bantuan Guaman perlu mengemukakan dokumen atau butir yang berikut. Yang pertama, butir-butir perkahwinan seperti contoh surat nikah asal ataupun surat cerai dan juga sijil kelahiran anak-anak. Yang kedua, butir-butir pihak kena tuntut. Seperti contoh, nama atau alamat atau pekerjaan suami atau isteri dan juga nama, alamat majikan, suami atau isteri. Yang ketiga, laporan-laporan berkaitan seperti runding cara, laporan perubatan, laporan polis, saksi, penyata gaji suami atau isteri,
perakuan daripada majikan suami atau isteri, penyata KWSP suami atau isteri, bukti berhubung dengan pertukaran alamat dan juga dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan jika ada. Ibu bapa bercerai, mahkamah syariah suruh ibu jaga semua anak. Ibu payah nak bagi ayah ambil anaknya 8 tahun. Kalau ayah sudah pergi tapi tidak boleh jumpa, ambil juga anak itu, dapat pahala fadilat apa-apa tak. Kalau anak tidak mau tutup aurat, tidak mau solat, apakah dosa anak akan ditanggung juga oleh ayah atau ibunya saja, sebab si ayah tidak benarkan jaga anak oleh mahkamah syariah? Kalau ayah kena tanggung juga, tidak adil lah, sebab ayah tidak beri peluang pun nak jagalah, menjaga lapang mendidik anak-anaknya itu dan mendidik anak-anaknya itu baik. Dalam Islam, bila berlaku perceraian, ada anak, maka nak bela anak, siapa dapat bela? Bela anak ni ayah atau ibu bila cerai. Nak dipanggil hadanah dalam kitab fiqh munakahat. Benda mana hadanah? Hak penjagaan anak selepas bercerai. Dalam syariah Islam, bila cerai saja, hak penjagaan automatik dapat kepada ibu. Nampak? Ibu dapat. Duduk dengan ibu. Ayah tak dapat, melainkan ibu tu bagi kepada ayah. Ambillah abang 2, kita 2, baru dapat. Nampak? Dengan syarat dapat ke ibu ni. Yang pertama, anak semua belum sampai umur 7 tahun. Nampak? Umur tak sampai 7, kau boleh ke ibu belaka. Syarat yang kedua, ibu ini tidak berkahwin dengan suami baru. Ada dah siap belaka dah konung. Bab munakahat. Syarat yang ketiga, ibu tidak berpindah daripada negeri sejauh hak musafir. Katakan ibu tu bila cerai balik ke Kuala Lumpur, anak boleh kaya. Ibu nikah dengan laki lain, boleh kaya semua. Dan syarat ibu itu tidak bekerja yang rosak akhlaknya. Kalau rosak akhlak, boleh ke ayah. Mak nagih dada, boleh kaya. Mak kerja penyanyi, boleh kaya. Mak GRO, kerja jadi orang bujang, boleh kaya. Pasal orang yang tak rosak akhlak ini tidak dapat hak penjagaan anak. Oh, jangan main. Dalam sebenar negara Islam sebetul, kerajaan boleh rampah anak kalau ibu bapa dia menyeleweng pada agama. Kalau jenis mak ayah minum arak, jabat mahkamah akan diambil anak buat lari sebeng. Pasal mak ayah minum arak, tak layak bela anak. Mak ayah ni, ayah pelakon filem, mak pelakon drama, penyanyi dandut, kena rapah anak buat lari, tak layak bela, kerana budak ni akan rosak duduk bawah penjagaan 2 orang suami isteri yang tidak molek akhlaknya. Jadi setelah sampai 7 tahun, maka anak itu akan ditanya oleh qadi, nak duduk dengan siapa sekarang? Anak kata nak duduk dengan mak lagi, duduk dengan mak hukum. Kalau anak kata duduk dengan ayah, duduk dengan ayah, putus situ. Kalau dia kata duduk dua-dua, nak belaka, sunat kahwin semula 2 orang. Faham? Kemudian pula, bila duduk dengan mak, ayah ada hak menziarahi dan bawa berjalan-jalan. Kalau mak tak benar jumpa, kena laknat mak tu, berdosa besar dan tidak diterima amal ibadat ni. Ramai berlaku bila cerai, tak jumpa dengan ayah, kena laknat. Semayang, haji, puasa, out stesen. Faham tak? Tapi orang tak kira lah ni, dia kira sekarang nafsu. Kemudian pula belanja atas ayah. Anak duduk dengan mak, belanja ayah kena tanggung. Siapa bila? Siapa dia besar, boleh mampu kerja sendiri, baru habis belanja wajib beri. Nampak? Dah dosa ayah yang menetapkan sekolah mana. Mak kata tak boleh sekolah ni, ayah kata sekolah ni sekolah agama. Haram ikut mak. Mak hanya duduk saja dengan dia. Kebajikan budak tu menentukan mana pelajaran yang baik untuk dia, ayah belaka. Nampak? Tapi berlaku tak sekarang gitu? Tak, pasal kita jauh dah dengan hukum syarak. Dah nak terima dah fiqh ni, hak asal hak Islam ni, pakai ikut nafsu belaka.
Apa tu bila ni orang cerai agak kita kata jahat. Nak cerai jahat. Jahat kau ni tak ada jodoh. Dan secara lah jahat orang tu tak ada jodoh. Soalan jawapan yang begitu ringkas dan padat. Nak dah mana cerai tu molek-molek ada tak ada jodoh. Ni dah jahat laki dia. Nampak? Tak patut buat laki macam kau ini laki. Allah. Anu pula kata anak-anak lelaki pula bini mulut ke poker. Dah. Nak jadi uduh semua. Ni Melayu haprak. Lepas tu payah menang. Bayar lah kasi orang tinggal tahu ni. Bangkit kan, apa yang tak boleh dah? Bukan aku. Bangkit dah sekejap. Ya, ini sekarang. Bangkit dah sekejap. Kita kena belum habis lagi. Orang kita tengah berjalan lagi, dia pun rasa tak? Kita cik, tapi kalau kacau, faham tak? Aku nak keluar aku sekejap. Habis dulu. Nangis kan?